Okey, Assalamualaikum. Sekarang cikgu nak bincangkan jawapan praktis formatif 2.6 untuk fizik tingkatan 5. Okey, soalan pertama, nyatakan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila hal laju pengaliran satu bendalai bertambah, tekanan dalam bendalai akan berkurang atau sebaliknya. Okey, dengan menggunakan helaian kertas A4, terangkan 3 cara yang menunjukkan prinsip Bernoulli. So, kita boleh buat 3 teknik. Okey, yang pertama, buatlah dalam bentuk lipatan macam kotak tu. Tiup dengan kuat ruang udara di bawah kertas yang berlipat 3. Bahagian tengah kertas akan ke bawah semasa meniup. Okey. Yang kedua, tiup dengan kuat permukaan atas kertas. Kertas itu akan terangkat. Okey, teknik yang ketiga, pegang dua kertas secara menegak dan berdekatan. Kemudian tiup di bahagian tengah. Kertas akan bergerak menghampiri satu sama lain. Okey, tepat sekali jawapan daripada Syamimi ni. Okey. Seterusnya soalan yang ketiga, dengan menggunakan bantuan gambar raja berlabel, terangkan bagaimana daya angkat dihasilkan semasa kapal terbang berlepas. Okey, so untuk menjawab soalan ini, seeloknya anda membuat lukisan. Okey, bentuk aerofoil pada sayap kapal terbang menyebabkan udara mengalir pada kelajuan yang lebih tinggi pada bahagian atas dan menghasilkan tekanan yang rendah. Okey, manakala di bahagian bawah laju pengaliran udara adalah lebih rendah dan menghasilkan tekanan lebih tinggi. Perbezaan tekanan yang akan menyebabkan hasilnya daya angkat. Okey, ini adalah latihan daripada buku modul pula. Okey, aktiviti yang pertama, so kalau kita tiup tengah-tengah, apa akan berlaku? Bola pingpong akan merapat. Kisah yang kedua, bila tiup di bahagian atas kertas, kertas akan terangkat. Kisah yang ketiga, bila tiup di tengah-tengah kertas, kertas akan merapat. Dan manakala untuk sesi yang keempat, bila tiup di tengah-tengah antara empat-empat botol, dia akan menghampiri. Okey, empat-empat botol tu akan cuba menghampiri di bahagian tengah tu. Okay, kesimpulannya, apabila hal laju bertambah, tekanan berkurang. Perbezaan antara tekanan akan menghasilkan satu daya ataupun kita panggil daya paduan lah. Okay. Prinsip Bernoulli dan prinsip keadaan tenaga. Apabila bendalai mengalir pada ruang yang sempit, bendalai yang mengalir dengan laju tinggi mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi berbanding bendalai yang mengalir dengan laju rendah. Okay, kawasan airan dengan hal laju tinggi mempunyai tekanan lebih rendah daripada kawasan aliran dengan rendah. Okey, dengan hal laju rendah. Okey, jumlah tenaga masih kekal bagi sistem bendalai itu kerana sebahagian bendalai kehilangan tenaga manakala sebahagian lagi memperoleh tenaga pada masa yang sama. Keadaan ini kita panggil sebagai prinsip keabadian tenaga. Okey, yang C pula adalah berkaitan dengan tube venturi. Tube venturi ni yang tube yang berbeza dia punya diameter. Okey, nombor 2, oleh sebab kawasan B sempit, hal laju air yang melalui kawasan B adalah lebih tinggi daripada kawasan A dan C. Mengikut prinsip Bernoulli, apabila hal laju tinggi, maka tekanan adalah rendah. Kesannya, tekanan air di paras Y adalah paling rendah. Okay. Paras air X lebih tinggi daripada paras air Z walaupun hal laju air adalah sama. Ini adalah kerana tube X lebih dekat dengan sumber air, maka tekanannya lebih tinggi. Okay. Next, saya tengok aplikasi prinsip Bernoulli. Okey, untuk situasi aerofoil. Okey, dekat mana yang kena isikan jawapan? Okey, dekat nombor 2. Okey, penunu Bunsen. Pancutan gas mengalir keluar dari nozzle dengan hal laju yang tinggi, jadi tekanan dalam penunu Bunsen menjadi rendah. Tekanan atmosfera luar yang lebih tinggi akan menolak udara masuk ke dalam lubang dan bercampur dengan gas sebab oleh perbezaan tekanan. Soalan nombor 3. Bahagian sempit menyebabkan udara bergerak dengan laju yang lebih tinggi dan menghasilkan tekanan lebih rendah di bahagian ini. Okey, untuk 3C, perbezaan tekanan menyebabkan tekanan atmosfera yang tinggi di dalam bahagian petrol untuk menolak petrol keluar dan melalui pancutan. Okey, untuk stasi penyembur minyak wangi, okey, apabila kita menekan pemicit, udara tolak keluar dari nozzle dengan hal laju yang tinggi untuk menghasilkan bahagian tekanan rendah. Tekanan atmosfera dalam botol adalah tinggi. Okey, perbezaan tekanan antara bahagian atas dan bawah tiup menolak minyak wangi naik ke atas. Okey. Kita tengok soalan seterusnya untuk menandakan paras air. Okey. Ni untuk PQR sama macam situasi yang XYZ, cuma sebab PQR ni sama je dia punya luas kata rentas. Okey, so air yang mula masuk pada tekanan yang lebih tinggi, so dia naik. Okey, Q tekanannya dah rendah sikit, R tu pada tekanan yang paling rendah. Okey, untuk situasi B ni udara ni pula yang bergerak, so yang mula tu tekanan paling tinggi lah, so dia menolak air tu paling rendah. Okey, yang Q tu sederhana dan R tu tekanan yang paling rendah, so air tu akan naik lebih tinggi.
Okey, untuk C ni dah betul. Okey, disebabkan halaju air di bahagian tengah adalah paling tinggi, so tekanan dia paling rendah. Okey. Yang kedua, untuk P tu sebab dia adalah aliran air masuk, so tekanan dia lebih tinggi daripada R. Okey, untuk D pun lebih kurang sama, cuma untuk D udara yang bergerak. So udara bergerak di bahagian tengah, di kawasan Q tu halajunya tinggi, so tekanan dia rendah, so dia boleh tekan air sikit saja, tekanan air lebih tinggi akan naik. Okey, untuk udara masuk tu tekanan udara akan menjadi paling tinggi lah sebab dia bermula kan. Okey, so air ditolak paling banyak ke bawah lah. Okey. Okey, next soalan nombor 2. Okey, tandakan X pada rajah kawasan udara berhalaju tinggi. So halaju tinggi dekat bahagian antara bola dengan pengering. Okey, kat situ X. Okey, so nyatakan keadaan tekanan udara kawasan X. Kawasan X bila halaju tinggi tekanannya akan jadi rendah. Okey, terangkan bagaimana daya B dihasilkan. Okey, daya ni daya ke bawah. Aliran udara pada bahagian atas bola lebih perlahan lalu menghasilkan tekanan udara yang lebih tinggi berbanding kawasan X. Perbezaan tekanan menghasilkan daya ke bawah. Okey, soalan seterusnya soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, rajah menunjukkan air berwarna dan tiub U. Okey, so bandingkan kelajuan udara mengalir di antara X dan Y. So kalau tengok dekat Y tu tiub ni sempit, so halaju udara akan tinggi. Bila halaju tinggi tekanannya akan jadi rendah. So kita kata halaju udara lebih tinggi di Y banding X. Okey. So tandakan aras air. So bila halaju tinggi tekanan rendah, so air boleh naik lebih banyak. Okey. So macam inilah. Okey, so Tahniah Syamimi. Okey, terima kasih kepada semua yang menyiapkan latihan. Okey, teruskan belajar dengan bersungguh-sungguh.